Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Masya Allah, minta maaf Kak Zaitun. Maaf. Okey. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, apa khabar semua? Pertemuan pertama kita dalam kelas tadabbur hari Khamis, kelas pertama bulan Oktober. Alhamdulillah, dapat bersama pagi ni Hajah Darimah, okay, Kak Z, Kak Nursiah Nordin, Fiza, Kak Salima, Kak Nurizah Nordin. Apa khabar Kak? Okay, Kak Nurizan Barin. Okay, Alhamdulillah, Kak Zaitun Ma'ruf, Kak Nurizan Barin pun ada juga dekat dalam Google Meet. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita masuk surah baru, surah Al-Infitar. Okey, surah Al-Infitar, insya-Allah hari ini kita bawakan ayat 1 hingga 5 dulu. Okey. Alhamdulillah, surah At-Takwir. Surah At-Takwir surah ke-81. Okey, hari ini kita surah Al-Infitar, surah selepas At-Takwir dalam mushaf kita, iaitu surah ke-82, surah Makkiyah. Kita tahu kalau surah Makkiyah ataupun yang kita fokus sekarang ni juzuk 30, iaitu juzuk Amma, ia adalah surah-surah yang perbincangan utamanya ialah tentang akidah. Akidah iaitu yang pertama tentang mentauhidkan Allah. Ingat ni TNB, bukan tenaga nasional tu. TNB, T Tauhid, N Nubuwah ataupun kenabian, B ialah ba'ith ataupun hari kebangkitan. Okey. Majoriti keseluruhan perbincangan dalam juzuk 30, okey, surah-surah dalam juzuk 30 adalah membincangkan tentang satu, tauhid iaitu mentauhidkan Allah, kedua tentang kenabian iaitu Nabi Muhammad SAW, dan tentang hari kebangkitan, hari kiamat. Okey, sebab itulah masalah utama manusia. Okey, masalah manusia utama ialah berkait dengan akidah, dia tak percaya kepada ketiga-tiga ini. Okey. Allah Akbar. Kalau kita membahas balik surah At-Takwir, surah yang lepas, ialah manusia selalu merancang. Okey, kita plan macam-macam kan? Okey, tetapi kita kena ingat tak surah At-Takwir yang lepas, ayat terakhir dia apa? Okey, surah At-Takwir, ayat kita kena mula pada hujung ayat takwir tu untuk kita flashback balik. At-Takwir kan 29 ayat. Ayat terakhir ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay, ayat 29, ayat last sekali. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Okay, yang bermaksud dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu mengenai sesuatu pun. So, apa yang kita berangankan, apa yang kita plan, apa yang kita rancangkan untuk hidup kita ni, ingat takkan pernah boleh keluar daripada kehendak Allah. Okey, dengan cara yang diatur oleh Allah. Kecuali memang dah diatur oleh Allah, Tuhan memelihara, Rabb. Okey, yang mencipta. Apa maksud Rabb? Mencipta, memiliki dan mengatur sekalian alam. Selain daripada alam, itulah Allah.
Okay, so maksudnya termasuk kita dan semua alam yang kita nampak ni kat dunia ini, di cakrawala yang kita tak nampak sekalipun, semua makhluk yang ada di alam ini, tak kira alam bakteria, alam malaikat, okay, alam segala alam, okay, selain daripada alam itulah Allah. Maknanya kita ni semua sebahagian daripada alam. Ingat apa saja kita plan takkan boleh lari ataupun keluar daripada kehendak Allah Rabbul Alamin. Okay. So bersambung kita daripada surah 20, ayat 29 ini, kita masuk surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar, okay, maknanya kehidupan kita berlanjut. Okay, ataupun kehidupan kita seterusnya dilanjutkan ke mana? Dilanjutkan ke mana? Sebab kalau di waktu zaman kafir Quraisy Mekah, mereka menganggap bila dah mati, dikuburkan, masuk perut bumi, tulang pun hancur, jadi debu, that's it. Tak ada apa lagi berlaku selepas itu. Maknanya semua akan mati dan semua akan mati, semua hidup dan semua akan mati, semua yang hidup akan mati, tetapi sampai situ je lah, tak ada apa-apa lagi berlaku. Okey, tetapi kita ingin ingat sebenarnya bagi kita orang Islam, kita yang beriman, adakah selesai sampai selepas dikuburkan sahaja? Kehidupan kita ada kehidupan yang lebih kekal abadi selepas kita dikuburkan. Okey. So inilah kalau kita tengok dalam zaman keadaan yang mencabar sekarang ni, okay, dalam pandemik sekarang ni, ada juga berlaku kes-kes yang bunuh diri. Yang menyedihkan, 60% adalah orang Melayu Islam. Okay, mereka sangka dengan bunuh diri maka tamatlah segala penderitaan. Tapi kita selalu lupa. Okay, masalah kat dunia ni kita rasa macam nak settle tu, baik matilah, mati lagi baik, contoh. Tapi tahu tak sebenarnya selepas kematian, iaitu bila kita berpindah ke alam barzakh, itu lebih menakutkan. Lepas alam barzakh, alam mahsyar, itu lebih menakutkan lagi. Okay, so hari ni kita kena ingatlah, sebab selepas dunia ini ada kehidupan yang kekal abadi. Beruntunglah mereka yang ke syurga dan meranalah, celakalah mereka yang ke neraka. Wa'udzubillah min zalik. Okey. Allahu akbar. Okey, suka saya nak ingatkan surah Al-Infitar ini, siapa dah review ataupun biasa baca Al-Infitar? Antara surah, okey, kalau kita tengok surah Al-Mufassal, maknanya start pada surah yang ke-50, surah Qaf, okey. Surah Qaf sampai surah An-Nas kita panggil kategori surah Al-Mufassal, iaitu memang surah-surah yang diturunkan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Okey, kategori Al-Infitar ni dia taklah panjang sangat. Dia tak macam surah Al-Haqqah, okey, panjang. Surah Al-Infitar ni selalunya Nabi bawa dalam fardu Isya. Okey, solat fardu Isya. Surah-surah yang dibawa selalunya waktu Isya. Okey. Allahu akbar. Kalau kita biasa baca surah Al-Infitar, perasan tak kalimah yang duduk dalam surah ini yang hari-hari kita akan baca? Hari-hari kita akan baca paling kurang 17 kali. Apakah kalimah itu? Surah Al-Infitar ni tak panjang macam surah An-Naba. An-Naba 40 ayat kan? Ni cuma 19 ayat. Cuba tengok, scroll surah Al-Infitar. Kat mana yang kita baca paling kurang 17 kali? Maknanya kalau campur solat sunat, lebih 17 kali kita baca satu hari. Kalimah apa tu? Tengok dekat ayat 18. Tengok surah Al-Infitar ayat 18. Ada tak yang kita familiar kat situ? Yang kita macam, memang baca hari-hari lah. Apa dia? Yaumuddin. Kalau Al-Fatihah kita baca ayat 4. Maliki yaumiddin. Paling kurang 17 kali. Allah perintahkan kita untuk mengulang-ulangnya. Tandanya apa tu? Kenapa Allah suruh ulang-ulang? Tandanya kita memang lupa. Lupa tentang hari kiamat. Tengok ayat 18 tu, hari pembalasan. Allahu akbar. Kalau aku tak ingat, maknanya selama ni aku solat, yang aku baca Maliki Yaumiddin, apa yang aku ingat? Tengok apa Allah kata dalam surah, bukan As-Sajadah, As-Sajdah. Orang Arab tak sebut sejadah. Okey. Surah ke-32. Apa dia akan jadi kalau orang tu lupa?
Kita masalahnya baca Fatihah yang 4 tu. Tapi disebabkan banyaklah sebabnya. Okey, cuba kita tengok ayat 14. Saya nak cakap pun saya gigil juga sebab ini satu peringatan yang sangat besar. Dalam surah Al-Fitar ni ada kalimah Yaumuddin yang hari-hari kita baca tak kurang 17 kali. Iaitu Malik Yaumiddin. Tapi kita boleh lalai, kita boleh lupa nak ingat hari kiamat. Saya nak tanya, dalam satu hari berapa kali kita ingat hari kiamat? Berapa kali kita ingat tentang hari pembalasan? Dan apa Allah kata dalam surah As-Sajdah ayat 14 ini? Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum wadhuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Lalu dikatakan kepada mereka, sekejap ya, saya besarkan sikit saiz. Okay, ayat 14, tengok apa makna dia tu. Lalu dikatakan kepada mereka, oleh sebab kelalaian kamu, maka rasalah azab seksa. Nasinakum. Apa maksud nasi? Bukan nasi yang kita makan tu. Nasi, al-insan, manusia. Kata dasarnya ialah an-nas, nasi iaitu pelupa. Kita maksud memang pelupa. Maka rasakanlah dengan akibat kamu melupakan. Melupakan apa tu? Liqa'a yaumikum hadha. Rasakanlah disebabkan kamu lupa tentang hari pertemuan kamu dengan aku, kata Allah. Bila dekat dunia, kita lupa tentang Yaumuddin, iaitu hari kita akan bertemu dengan Allah. Liqa'. Kita lupa tentang liqa'. Liqa' dengan siapa tu? Pertemuan dengan Allah. Maka Allah kata apa? Rasakanlah azab. Okay? So, ibaratnya macam ni. Bila dekat dunia, kita lupakan tentang hari pertemuan dengan Allah, maka Allah kata apa? Inna nasinakum. Maka kami pun akan lupakan kamu. Okay? Kamu rasalah azab kamu. Oleh sebab kelalaian kamu, maka rasalah azab seksa kerana kamu melupai pertemuan hari kamu ini. Sesungguhnya kami pun tidak hiraukan keselamatan kamu. Okay? Ibaratnya apa tu? Ibaratnya katalah kita best friend daripada kecil. Okay? Sekali tu kawan kita tu jauh lebih berjaya, jauh lebih hebat, okay? Lebih popular, ramai follower. Kita pergi jumpa dia, okay? Dengan harapan lah tak kalah, tak ingat kan dulu kecil sama-sama. Okay? Tiba-tiba dia kata, kau siapa? Aku kenal kau ke? Contoh. So Allah kata kalau dekat dunia kau lupa tentang pertemuan kau dengan aku, maka di hari kiamat nanti aku juga akan melupakanmu. Tu dia. Scary tak ayat ni? Okay, sebab tu Nabi suruh baca As-Sajdah tiap malam bersama Al-Mulk. Okay? Saya pun tak istiqamah tu. Ya Allah, payah. Memang payah. Okay? Tapi kita, sebab kita ni manusia selalu lupa surah Al-Insyirah kan? Apa tu? Inna ma'al usri yusra. Allah kata apa? Di balik kesukaran pasti ada kemudahan. Tak mungkin, saya sekarang nak pasak dekat jiwa saya. Tak mungkin kau senang kalau kau tak jumpa susah dulu. Sebab Allah dah sebut 2 kali. Allah ulang 2 kali dalam surah Al-Insyirah. Di sebalik kesusahan ada kemudahan. Maknanya kalau kau nak mudah, kau kena lalu dulu yang sukar tu. Yang susah tu, yang berat tu, yang kau tak nak, yang kau tak suka tu. Kan? Okay? So surah As-Sajdah ayat 14 ni, Allah kata, kalau kau lalai, kau lupa tentang hari pertemuan kau dengan aku, maka aku akan lupakan kau di saat itu nanti, di hari kiamat nanti. So kalau kita baca paling kurang 17 kali Malik Yaumiddin, tapi tetap tak ingat tentang hari akhirat, tetap tak terasa apa-apa, maknanya kita lalai kan, maknanya kita lupalah tu tentang hari pertemuan dengan Allah, maka ingatlah surah As-Sajdah ayat 14 ini. Okay? Maka waktu itu Allah akan kata, aku pun tak kenal kau. Sebab kat dunia pun kau dah lupakan tentang hari pertemuan ini. Masa kita dulu-dulu zaman berpacaran, bercintan-cintan. Okay, kalau nak berdating, punyalah ingat. Punyalah ingat kan. Okay, Allah Akbar. Sampai sekarang boleh ingat kan?
detik pertama mata bertentang mata jiwa. Okey. So, sesungguhnya kami pun tidak hiraukan keselamatan kamu lagi. Dan dengan demikian, وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ. Okey, rasalah azab yang kekal. Khuld ialah kekal. Okey, buah khuldi. Nabi Adam disebabkan dia nak kekal dalam syurga, dia terpujuk pujukan syaitan. Azab al-khuldi bima kuntum ta'malun. Rasalah azab kekal dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan. Okey, sebab tu kita ni Al-Quran itu zikra. Amat silap kalau lepas ni kita nasihatkan orang. Kalau kita dengar dia kata, aku risaulah, aku tak tenang lah. Jangan sekali-kali kata, baca Quran. Nanti kau tenang. Siapa cakap macam tu? Apakah fungsi Al-Quran? Al-Quran adalah zikra. Al-zikra ialah peringatan. Seharusnya kalau kita dapat peringatan, kita buat action. Kita bertindak. Apa yang Al-Quran ni? Music. Sebab tu berapa ramai orang kalau dia tak faham Quran, dia tak rasa tenang dengan Quran. Okay? Al-Quran adalah zikra. Al-Quran adalah peringatan. Seharusnya Al-Quran itu kita ambil untuk kita dapat ibrah, kita dapat peringatan, dapat zikra. Tadabbur dapat zikra. Bila kita tafakur, kita dapat ibrah. Petik semua pelajaran pada Al-Quran itu dengan kita berubah, bertindak, itulah yang akan mendatangkan ketenangan kepada kita. Kita nasihatkan orang, nasihat sampai habis. Jangan kata kau baca Quran, kau baca Quran. Ajak dia sekali, bukan sekadar baca dan faham. Bila kita baca, kita faham, insya-Allah pasti akan datang satu urge ataupun kesaat untuk beramal bila kita faham. Contohnya macam sekarang kan, bila kita tahu, ya Allah, surah As-Sajdah ayat 14, lepas ni aku solat, aku nak betul-betul, ya Allah bantulah aku untuk fokus dalam solat, jangan merewang-rewang lagi. Mengulang-ulang Maliki Yaumiddin. Tapi dalam satu hari rupanya aku sebut 17 kali Maliki Yaumiddin, tapi bukan aku ingat pun tentang hari pertemuan aku dengan Allah. Bila kita ingat pertemuan dengan Allah, pasti kita ingat tentang bekal kita. Kan? Okay? So, Allahu Akbar. Hari ni, ubah. Kita betul, kita pun dah belajar dari Riyadhus Shalihin kan. Kita nak pegang pada sunnah Nabi, kita nak nyampaikan pada orang, tapi kita gunakanlah yang tepat. Okey, gunakan yang tepat. Dia tengah serabut, bukan kita cakap kau baca Quran nanti kau tenang. Takut nanti dia salah faham. Aku dah baca tak tenang pun. Okey, dia ada prosesnya. Subhanallah, semakin saya belajar tadabbur, tafakur, makin belajar kan. Sungguh kalau dulu saya tak suka tengok bunga yang layu. Saya tak suka tengok pokok yang kering. Saya tak suka tengok daun yang layu. Saya tak suka. Saya nak ros yang mekar, yang cantik. Saya tak suka tengok ros yang layu. Tapi sekarang ni, bila kita belajar tentang Quran, makin lama kita belajar Quran, makin kita tua ni, makin berumur, kita dalam banyak sangat proses dalam kehidupan. Sesungguhnya, hayatilah daripada dia mula keluar putih sampai dia layu. Setiap proses tu, kita akan menikmatinya. Sebab apa? Sebab kita semakin yakin bahawa aku takkan kekal. Bunga ni tak kekal, aku tak kekal. Seluruh alam ini tak kekal kecuali kau ya Allah. Kecuali kau ya Allah. Maka kita akan menghayati setiap proses. Apa saja depan mata kita. Cantik, lama-lama layu. Supaya juga kita pernah muda. Tapi sekarang kita dah menua. Okey, ini semua peringatan. Sebab tu tadabbur tafakur seiring. Itulah dua jalan untuk mengenal Allah. Semakin kita tengok langit, kita baca Al-Mulk hari-hari, semakin kita suka tengok langit. Sungguh ya Allah. Sungguh ya Allah. Hari ni kita nak baca surah Al-Infitar, iaitu langit terbelah. Tengok lagi langit. Kalau siling aku retak pun aku dah takut. Bukan siling retak, tembok retak pun kita takut. Dan selalunya bila tembok retak ataupun bangunan retak, kita akan lari keluar kan. Kita akan pergi tempat yang lapang. Itu baru tembok retak. Kita pergi tempat lapang. Bila kita dah lari sampai tempat lapang, kita tengok atas, rupanya langit pun terbelah. Apa kita rasa? Kat mana lagi nak pergi? Kat mana lagi kita boleh pergi? Sebab itulah kenapa Allah SWT tengok langit berkali-kali. Sebenarnya banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang langit supaya kita takut. Sebab tengok langit sebenarnya akan ingatkan kita pada kiamat. Bukan sekadar dia tengok cantik. Dulu saya tengok langit, wow, subhanallah. Dulu.
Okay, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Makin belajar, okay, dah sebut dah. Rabbana ma khalaqta hadza. Betul, tak bertiang. Yes, betul. Dihiasi dengan bulan, bintang dan sebagainya. Tapi makin belajar Al-Infitar, lepas ni Al-Insyiqaq, bulan lepas At-Takwir, makin tengok langit, makin takut. Kalau satu hari dia gelap, tak terang-terang. Kita tunggu pukul 7, pukul 8 gelap, pukul 9 gelap, pukul 10 gelap. Apa perasaan? Sebenarnya semakin tengok langit, sepatutnya makin kita ingat hari kiamat sebenarnya. Okay, yes, hari ni kau tergantung awan, tak ada siapa pegang kau. Kau tak jatuh lagi. Sampai masa kau juga akan tunduk pada pada penciptamu. Kau akan terbelah dan kau akan pecah. Sekarang tengok langit, renung betul-betul. Renung betul-betul. Sebelum jadi kejadian yang telah dirakamkan dalam surah-surah dalam juzuk Allah. Okay, so langit, kenapa Allah ulang suruh tengok berkali-kali setiap malam kita baca tu? Sebab langit adalah, kalau kita duduk kat bumi, langitlah yang terbesar. Tetapi tidak sebesar kursi Allah, tidak sebesar arash Allah. Dan paling besar yang kita boleh tengok sekarang, langit dunia lah. Sebab tu Allah banyak gunakan perumpamaan langit, 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 langit. Peringatan. Okay? Malik Yaumiddin, peringatan. Tengok langit, peringatan. Semuanya zikra, semuanya peringatan. Adakah kita ingat? Okay, kita banyak lalai, kita banyak lupa. Ingat surah As-Sajdah ayat 14. Kalau aku lupa tentang Yaumiddin, kalau aku lupa tentang hari pertemuanku dengan Allah, maka Allah pun juga akan lupakan aku nanti. Di hari itu, kat siapa kita nak minta tolong? Kat dunia tak cukup duit, boleh pinjam adik-beradik. Boleh buat bank loan. Boleh cagar itu, cagar ini. Dekat hari kiamat nak cagarkan dengan apa? Siapa nak bagi kita pinjam? Nak minta tolong dengan siapa? Kalau Allah pun dah kata, aku tak kenal kau. Sebab kat dunia kau tak pernah ingat kat aku. So sebenarnya ketakutan kita kat dunia ni tak lebih menakutkan daripada selepas kita masuk kubur. Lepas masuk kubur dan setelepasnya jauh lebih menakutkan. Okay, kita kena lebih sangat-sangat bersedia. Bukan bersedia hidup kat dunia ni yang kita nak fokus. Yes, kita kena bersiap sedia untuk kehidupan kita kat dunia. Okay? Tak boleh juga nak meminta-minta. Tapi nanti kita kena ingat, kat dunia masih boleh meminta-minta. Tapi kat akhirat nanti, kat padang mahsyar, kita tak boleh meminta-minta. Ingat tak surah Ingat tak surah Abasa? Ingat tak surah Abasa? Okay? Surah Abasa. 80. Ayat 20 lebih. Ayat 30 lebih. Sekejap. Ayat 34. Ingat tak surah Abasa ayat 34? Yafirru. Yawma yafirrul mar'u min akhi. Semua adik-beradik kita, saudara mara kita, mak bapak kita, suami kita, semua buat hal masing-masing. Itu surah Abasa. Surah An-Nazi'at, ingat? Ingat surah An-Nazi'at? Ayat 35. Iaitu hari manusia akan mengingati apa yang telah diusahakannya. Masa tu kita akan ingat betul-betul apa yang kita dah buat, apa yang kita dah bekalkan. Okay? Allahu Akbar. So, satu peringatan untuk kita semua. Bila berbicara tentang langit, bila kita tengok langit, kena ingat. Okay, kita belajar. Aku bukan sekadar nak tengok kecantikannya. Aku juga kena ingat satu hari dia akan terbelah, dia akan gugurkan semua isi-isinya. Isi-isi yang daripada atas tu. Ingat bila hari kiamat dia bermula daripada atas. Kerosakan daripada atas. Allahu Akbar. Okay, Tuhan dah banyak pesan. Dan kalau kita baca Quran, kita banyak dah jumpa. Tuhan banyak kali ingatkan kita. Akan tiba, akan datang hari itu. Hancur semua dunia ni. Kehancuran alam ini. Dah banyak dah. Okay, dan hari ni kita akan masuk juga surah yang menceritakan tentang kemusnahan alam ini pada hari kiamat nanti. Okay. Dan surah Al-Fitar ni dia akan menceritakan juga sebab nanti bumi akan mengeluarkan isinya, terutamanya termasuk dari kuburan, dari kubur-kubur. Okay. Kalau siapa ada buku Kompas 114, kita akan dapat maklumat lah, dapat data surah Al-Infitar ialah 19 ayat.
Ada 80 kalimah dan ada 327 huruf. Okey. Dan objektif surah ini adalah, okey, nanti kalau siapa ada buku kompas tengok objektif surah ini ialah di dalam bentuk soalan. Apakah alasan manusia boleh terlupa akan Yaumuddin? Itulah objektif surah ini. Okey, apakah alasan manusia hingga boleh terlupa akan Yaumuddin? Kat dunia kita boleh buat 1001 alasan, tapi dekat hari kiamat nanti kita tak ada satu alasan pun nak cakap dengan Allah. Macam mana kita boleh lupa Yaumuddin sedangkan hari-hari paling kurang 17 kali kita melafazkan Yaumuddin. Okey? So, surah Al-Fitar ini juga akan menunjukkan fenomena ataupun perkara yang akan berlaku. Surah Al-Fitar ini melengkapkan surah At-Takwir yang kita baru sudah. Okey? Maknanya surah Al-Fitar ini melengkapkan fenomena hari kiamat dan padang mahsyar. Okey? Okey, surah ni memberitahu kita bahawa di akhirat nanti kita takkan boleh lepas dari pengadilan Allah. Okey, kalau ditakdirkan masuk neraka pun tak boleh lari. Tak boleh lari dah. Okey, wa yuzubillah min zalik. Okey. Ingat, ini juga adalah satu antara surah yang kalau kita nak tahu real gambaran hari kiamat tu macam mana. 3 surah, ingat tak surah tu? Surah At-Takwir, Al-Infitar dengan Al-Insyiqaq. Okey, ini adalah antara hadis Nabi barang siapa yang ingin melihat gambaran hari kiamat seolah-olah dia melihat dengan matanya sendiri, maka bacalah surah-surah Takwir, Al-Infitar dan Al-Insyiqaq. Riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Okey, kita masuk ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Okey. Sekali lagi saya nak ingatkan dia ada persamaan. Maksud saya surah At-Takfir, ingat tak? Surah At-Takfir lagi banyaklah dia punya iza tu kan. Infitar juga dimulakan dengan iza. Iza apabila. Okey? Berbanding id bila. Tapi kalau iza apabila, maknanya belum berlaku. Kalau bila dah berlaku. Iza apabila, belum berlaku, bakal berlaku, akan berlaku. Okey? Iza sama, langit. Sama'u ialah ketinggian, itu langit. Infatarat, terbelah. Apabila langit terbelah. Okey? Tapi sebelum itu, jom kita tengok ayat-ayat berkenaan langit. Okey? Ayat-ayat berkenaan langit. Mula-mula kita tengok surah Az-Zariyat. Okay. Surah-surah antara ayat-ayat yang menyebut tentang langit. Okay. Surah Az-Zariyat ayat 47. Okay. Was-samaa'a banaynaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit itu kami dirikan dengan kekuasaan kami dalam bentuk binaan yang kukuh rapi. So langit kukuh tak? Kukuh. Allah sebut. Allah bina langit dengan kukuh dan rapi. Dan sesungguhnya dan sesungguhnya kami adalah mempunyai kekuasaan yang luas tak terhingga. Lamusi'un, maknanya Allah dah tinggikan, bina dengan begitu rapi, kemudian Allah luaskan. Luas tak langit kita? Luas. Okey. Okey, hari ni kita fokus langit kita tak fokus bumi. Lagi surah An-Naba, surah 79, ingat? An-Nazi'at. Ni, ingat tak? Kita kupas panjang lebar hari tu, ayat 27 ni. A'antum asyaddu khalqan amis sama' banaha. Wahai golongan yang ingkarkan kebangkitan hidup semula. Kamukah yang sukar diciptakan atau langit? Tuhan telah membina je dengan kukuh. Antara kita dengan langit. Allah tanya, mana yang senang, mana yang susah? Okey, kita dah tadabbur ayat ni dulu. Okey, kat mana lagi Allah cerita pasal langit? Tengok dekat surah ke-88 iaitu surah Al-Ghashiyah ayat 18.
Surah ke-88 surah Al-Ghasyiyah. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya? Ha, tinggi, luas. Kan? Okey. Lagi Allah cerita dalam surah Luqman, surah ke-31 ayat 10. Okey. Ni semua dalil-dalil tentang langit Kita tengok. Ayat 10 surah Luqman. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samai ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Dia menciptakan langit dengan tidak bertiang sebagaimana yang kamu melihatnya, dan dia mengadakan di bumi gunung ganang yang menetapnya supaya bumi itu tidak menghayun-hayunkan kamu. Kita minggu lepas dah cakap kan, berapa kelajuan bumi? 1,600 kilometer per jam. Kalau tak ada gunung, tu Allah kata dalam ayat ni, Allah bagi gunung untuk pasak bumi ni. Kita tak rasa bergoncang walaupun bumi begitu laju. Gunung itulah yang telah menguatkan kita, yang stabilkan kita, yang stabilkan bumi ni. Cuba bayangkan, bumi ni kita tahu tanah kan? Tanah, okay, kalau dia lembik macam mana? So, kukuhkan bumi ni, Allah letakkan, Allah pasakkan gunung ganang. Okay, ibarat paku lah. Paku, kalau kita ketuk dekat meja ni, okay, mana yang lebih banyak? Mana yang lebih tinggi? Dekat atas ke yang dekat paku kat bawah tu? Macam ni saya cakap Paku, kalau kita ketuk, kita ketuk sampai habis kan? Tak nampak. Maknanya yang tajam tu, yang banyak tu kat bawah. So sebenarnya yang kalau kita jalan, kita nampak gunung tu tinggi. Sebenarnya dalam yang kita tak nampak, jadi pasak tu jauh lebih tinggi daripada yang kita nampak kat atas bumi ni. Okay, macam kita pakukan paku meja, okay, yang atas tu kita nampak sikit je, tapi yang kat bawah tu lagi menjunam ke dalam sebagai pasak. So kalau kita tengok gunung tu tinggi, ketahuilah bahawa di dalam bumi, di dasar bumi yang kita tak nampak tu jauh lagi dalam ataupun lagi tinggi sebenarnya. Okay. Dan dia biarkan padanya berbagai jenis binatang, dan kami menurunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan di bumi berbagai jenis tanaman yang memberi banyak manfaat. Okey. Allahu Akbar. So dalam ayat ni Allah kata apa? Langit tak bertiang. Okey. Seterusnya kita tengok surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj surah 22 ayat 65. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrih wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idhnih innallaha bin-nasi laraufur rahim. Tidakkah engkau melihat bahawa Allah telah memudahkan apa yang ada di bumi untuk kegunaan kamu, dan demikian juga kapal-kapal berlayar di laut dengan perintahnya? Nampak tu, sakhara. Okay, sakhara, ditundukkan. Sungai tu ditundukkan untuk kita. Bayangkan laut. Laut tu luas. Kita pula dekat darat. Punyalah Allah Rauf, Allah Ar-Rahim. Kita ni bekerja, bergerak, maka Allah datangkan air sebagai takungan. Iaitu tasik, sungai. Sungai-sungai kita boleh move, kita boleh... Dulu-dulu kan pengangkutan melalui sungai. Okay? Sungai itu ditundukkan untuk kita. Okay? Allahu Akbar. Untuk kegunaan kita, okay, kapal-kapal berlayar di laut dengan perintahnya. So sebenarnya kapal-kapal berlayar itu ialah atas izin Allah. Kalau Allah tak izin, tenggelam dia tu. Okay. Bi amrih, dengan perintahnya. Wa yumsikus sama. So, siapa yang tahan langit daripada gugur ni? Allah. Wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idzni. So, kalau Allah tak tahan,
langit ni, maka dia akan bergeser dengan bumi. Siapa jadi kat kita yang tengah-tengah ni? Antara langit dengan bumi bukan kita je. Matahari, planet-planet lain tu. So kalau Allah tak tahan, apa jadi? Sebab tu Allah kata, dan dialah yang menahan langit daripada runtuh menimpa bumi. Kecuali dengan izinnya. Allahu Akbar. Sedar tak kita? Okay. Sesungguhnya Allah amat melimpah belas kasihannya dan rahmatnya kepada umat manusia. Kalau ingat dulu kita belajar Ibadur Rahman, ayat pertama jangan sombong kan? Sebab dalam surah Luqman, Allah kata engkau takkan mampu. Kenapa jangan sombong? Engkau takkan mampu meninggi, menembus langit dan kau takkan mampu menjunam sampai ke dasar bumi. Kita tak mampu. So jangan sombong. Okay, surah Luqman. Okay, betapa melimpahnya belas kasihannya dan rahmatnya kepada umat manusia. Okay, Allah bagi semua ni untuk kegunaan kita. Sedar tak kita ni? Allah tunjukkan bulan, Allah tunjukkan matahari. Semua untuk kita. Semua tak clash. Sebab apa? Kalau ikutkan bumi, kalau tanya katnya bumi dah cakap dia dah penat. Tapi tetap juga dia tunduk taat pada Allah. So kita kena malu dengan bulan, bintang, matahari sebab mereka tetap taat kepada Allah. Okay, seterusnya surah ke-35. Surah Fatir ayat 41. Surah ke-35 ayat 41. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah menahan dan memelihara langit dan bumi supaya tidak berganjak dari peraturan dan keadaan yang ditetapkan baginya. Sebab tu semua objek dekat langit tu, bulan bintang semua tu tak clash. Sebab Allah yang tahan. Allahu Akbar. Dan jika keduanya ditakdirkan berganjak, maka tak ada siapa juga yang dapat menahannya daripada berlaku demikian selain dari Allah. So ingat betapa cantik kita tengok langit hari ini, satu masa nanti dia juga akan pecah dan terbelah. Macam mana cantik pun kita tengok langit hari ini, indah, luas, dia juga akan musnah. Okay? Sesungguhnya Allah itu Maha Penyabar lagi Maha Pengampun. Haliman. Tak ada pula sabur kat situ kan. Haliman maksudnya Allah Al-Halim, Allah menangguhkan hukuman. Sabarnya Allah dengan kita, Allah menangguhkan hukuman. Lagi Maha Pengampun. Kan hadis kursi, sesungguhnya rahmatku, Allah kata, rahmatku lebih luas dari kemurkaanku. Okay, subhanallah. So hari ni Allah pegang. Hari ni kita tengok langit tak runtuh sebab Allah yang tahan, Allah yang pegang. So kalau Allah kata clash, dia akan clash. Okay. So langit yang luas dan indah ni tak selamanya dia indah. Sampai masa nanti bila Allah kata kun fayakun, dia juga akan musnah. Langit juga akan berubah. Allah Akbar. So surah ini antara ayat-ayat yang menceritakan tentang langit di dalam Al-Quran. Ada banyak lagi, tapi yang ini dulu untuk kita gambarkan, kita faham bahawa langit tinggi ditinggikan oleh Allah. Langit itu luas diluaskan oleh Allah. Diletakkan perhiasan, kita baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam kan, Allah kata langit itu dihias dengan bintang-bintang. Okay, untuk kita. Allahu Akbar. Lagi. Dan Allah kata kalau Allah tak tahan pasti bergeser langit dengan bumi. Dan semua ni Allah cipta untuk manfaat kita, untuk kegunaan kita. Allahu Akbar. Kalau kita tengok kan awan tu, katalah kita tahu tu dia dah gelap tu, berat tu, banyak air dalam tu. Siapa yang tahan awan tu daripada jatuh? Tak kena kat kita. Allah yang tahan kita. Allah Ar-Ra'uf, Allah Ar-Rahim. Okay? Semua yang ada kat langit tu tak gugur lagi sebab Allah tahan. Okay? Sebab Allah tahan. Tak kena lagi dekat kita. Okay? Dan yang kita tengok ni baru langit dunia. Langit berapa lapis?
berlapis-lapis, 7 lapis. Okey, bertingkat-tingkat. Okey, yang kita nampak ni baru lapisan dunia. Okey. So ayat 1 ini adalah keadaan yang terjadi selepas tiupan sangkakala pertama. Surah ini dibagikan kepada 5 peringgan 5 peringgan. Ini adalah diagram perjalanan surah Al-Infitar ni. Sebab tu hari ni kita akan cover insya-Allah ayat 1 hingga 5, iaitu peringkat pertama dan kedua hari kiamat, ayat 6 hingga 8, bukti-bukti hari kiamat melalui tanda-tanda penciptaannya, iaitu supaya manusia jangan lalai. Kemudian ayat 9 hingga 12, kelalaian manusia berpunca daripada ketidakpercaya pada hari akhirat. 13 hingga 16, balasan bagi orang yang taat dan berbuat amal kebajikan adalah berbeza daripada mereka yang kufur. Ayat 17 hingga 19, jangan mengharap dan bergantung kepada sebarang pertolongan. Perintah supaya manusia beriman kepada hari pembalasan dan sentiasa melakukan amal kebaikan. Okey, nanti saya akan share dekat grup. Okey. So, ayat pertama, surah Al-Infitar, surah ke-82. Iza, apabila as-sama'u, langit terbelah. Apabila langit terbelah. Ingat iza ialah belum berlaku. Itu apabila. Okey. Sama langit, fatarat ialah retak ataupun terbelah. Okey. Okey, ada 5 step sebenarnya macam mana langit ni akan step-step apa yang akan berlaku pada langit untuk hari kiamat nanti. Yang pertama, inilah dia surah Al-Fitar. Ni step yang pertama apa yang berlaku dekat langit untuk hari kiamat. Pertamanya ialah infitar, terbelah. Step kedua, insyiqaq. Maknanya infitar ni baru retak, terbelah. Tetapi insyiqaq ni belahan sempurna, memang dah terbelah betul. Insyiqaq itu terbelah sempurna. Yang ketiga akan berlaku langit akan lemah, iaitu dalam surah Al-Haqqah, surah ke-69, ayat 16. Surah ke-69 Al-Haqqah, ayat 16. Wa syaqqatis sama'u fahiya yawma idzin wahiyah. So yang pertama infitar, yang kedua insyiqaq. Lepas insyiqaq wahiyah, iaitu dia akan lemah. Okey. Nampak tak ada insyiqaq kat depan tu? Wan syaqqat tu insyiqaq Bila dah terbelah, apa jadi? Lalu menjadilah ia pada saat itu reput dan runtuh. Langit akan lemah. Yang ketiga, langit akan lemah. Wahiyah. Yang keempat, al-kashtu. Al-kashtu ialah, ingat tak surat takwir hari tu? Dia akan ibarat kita melapah daging dari kulit, tanggal. So, langit akan al-kashtu, kushitats. Ingat, kushitats tu dia ditanggalkan. Langit akan ditanggalkan. Dan yang kelima, dia akan dilipat. Dia akan dilipat dalam surah Al-Anbiya, surah Al-21. Surah Al-Anbiya ayat 104. Yawma natwis sama'a katayyis sijillil kutub. Okey. Katai ni. Dia akan dilipat. Itu yang kelima. Itulah step apa yang berlaku pada langit pada hari kiamat nanti. Yang pertama apa? Infitar. Yang kedua, insyiqaq. Yang ketiga, langit akan lemah. Dia jadi dalam surah Al-Haqqah tadi, wahiyah, dia akan lemah. Yang keempat, dia akan al-kashtu, kushitats. Okey, dia akan ditanggalkan. Okey, dan yang kelima, dia akan atay, iaitu dilipat. Surah Anbiya, surah ke-21, ayat 104. Itulah apa yang berlaku pada langit. So, ini sekarang ni kita surah Al-Infitar. Ini step berapa ni? Baru step 1. Baru step 1.
Idza sama'u fatarat. Apabila langit terbelah. Maknanya dah semakin banyak belah, itu yang nanti jadi insyiqaq. Okey. Apabila langit terbelah, kalimah idza adalah untuk menarik perhatian manusia kepada kejadian yang akan terjadi di masa hadapan. Juga digunakan untuk menceritakan kejadian yang akan berlaku tiba-tiba. Idza ni juga kalau dari segi bahasa Arab, dia juga maknanya akan berlaku dan dia boleh berlaku tiba-tiba. Okey. So kalau berlaku tiba-tiba, terkejut tak? Pasti terkejut. Okey. Sangkakala dia tiba-tiba saja sangkakala akan berbunyi dan langit akan terbelah, maka bermulalah kiamat itu. Okey. Kalau surah Takwir, dia dah kata dah kan, bila matahari dah menghilangkan cahaya digulung, maka kita akan dalam kegelapan. Okey, bila dalam kegelapan, maka kita nampak bintang. Tapi kita nampak juga bintang akan berguguran. Okey, sebab langit dah pecah. Okey. Allah gunakan perumpamaan ini sebab ayat ini diturunkan untuk bangsa Arab kafir Quraisy Mekah waktu itu, dan mereka memang kalau di negara-negara Arab, mereka kalau tengok langit memang sangat-sangat jelas. Okey. Dan surah ini juga dikatakan mereka menggunakan analogi. Okey, orang Arab kan duduk dalam kemah kan. Kalau kemah tu, bumbung kemah tu terbelah. So mereka boleh bayangkan. Mereka boleh bayangkan macam ibarat itulah langit akan terbelah. Katalah atas bumbung kemah tu kita letak belian ke kan. Mutiara ke. Kalau kita belah bumbung kemah tu, apa akan jadi? Kan belian tu akan jatuh. Macam itulah bila langit terbelah, semua bintang-bintang akan berguguran. Okey. So, itu ayat 2 Allah sebut wa idzal kawakibu tatharat. Okey, jatuh bertaburan bintang-bintang. Okey, dan apabila bintang-bintang gugur bertaburan. Okey, kalau surah Yusuf dia guna perkataan kawakib juga kan, kaukabang. Okey, bintang-bintang. Okey, planet-planet. Ada yang dikatakan itu ialah planet-planet di cakrawala. Kenapa bintang jatuh berserakan? Sebab langit dah terbelah. So nombor 1, langit terbelah, kemudian bintang-bintang jatuh berserakan. Okay. So bila bintang bertaburan, langit dah koyak, bintang bertaburan, jatuh berserakan. Okay. Orang Arab dulu dia punya GPS apa? Kalau dia bermusafir, bintang. Sebab tu mereka sangat faham tentang bintang. Allahu Akbar. Kawakib ni ialah bintang yang stay. Contohnya Polaris. Okey, bintang kutub utara. Okey. Kawakib ni, okey, kalau An-Najm, An-Najmu, okey, adalah bintang yang cerah, kemudian dia malap, kemudian dia cerah balik. Itu yang kita panggil twinkle, twinkle little star. Twinkling. Pak, pak, pak. Okey. Itu An-Najmu. Tapi kalau Kawakib, dialah bintang yang gemerlapan, bintang yang besar. Itu yang sampai boleh jadi petunjuk. Itulah bintang utara tu, Polaris. Okey. Dia boleh dijadikan GPS lah zaman-zaman dulu-dulu. Dia jadi isyarat pedoman kalau mereka bermusafir. Okey. Ayat seterusnya, ayat 3. Wa idzal biharu fujirat. Okey. Wa dan iza apabila bihar. Tu jamak. Kalau mufrad al-bahru. Ni al-bihar maknanya lautan. Fujirat meluap-luap. Okey. Apabila lautan pecah. Tadi 2 tu, ayat 1 dengan 2 adalah fenomena hari kiamat yang berlaku di langit. Iaitu langit terbelah, bintang berguguran. Sekarang ni fenomena yang berlaku di bumi, iaitu apabila laut menjadi meluap. Apabila lautan pecah, bayangkan, ingat tak kita masa tsunami kat Aceh, apa warna air laut tu? Hitam.
Sebab dia daripada gunung berapi yang dekat dasar laut tu kan, dia membawa sebab tu air dia panas, okay, kan? Memang masa saya pergi Aceh pun memang lumpur dia hitam dan orang kata air tu sangat panas, macam terbakar. Bayangkan macam tsunami, okay? Kalau kita tengok tsunami kat Aceh, bayangkan ni sedunia tsunami. Di mana-mana tsunami. Cuba bayangkan masa tu. Waktu tu air laut akan mendidih. Kita kalau masak, masa mendidih, kalaulah contoh kita rebus spaghetti tu kan, air tengah mendidih. Penuh pula tu air tu. Apa jadi dekat air tu? Melimpah. So bila dia dah mendidih, dia akan meluap-luap dan of course dia akan melimpah, maknanya sampai ke daratan. Dan bumi ini banyak air ke banyak darat? Banyak air. Dan of course memang tenggelam. Okay? Bila dia dah melimpah-limpah, dan kita tahu yang menghalang laut melimpah ke darat sebab ada gunung. So kalau gunung dah dihancurkan, that's why laut memang boleh meluap dan naik, okay, ke daratan. Okay, melimpah ruah. Dah lah dia mendidih, melimpah ruah. Okay, kalau kita bandingkan dengan surah Takwir yang lepas, wa idzal biharu sujirat. Yang ini, wa idzal biharu fujirat. Okay. Maknanya dalam surah Takwir tu meluap. Yang fujirat sini, dia dah melimpah. Melimpah. Pergerakan air. Fujirat ni pergerakan air. Membuak-buak sampai melimpah naik ke daratan. Okay. So, selama ni kita tengok air laut tu tak datang kat kita. Sekarang air laut tu dah datang dah. Macam tengok tsunami lah. Kita tengok kan berapa meter dia sampai hotel semua boleh run up kan, sebab dia dah kampung-kampung kat Aceh semua habis, kebun-kebun semua habis sebab dia dah memang gulung dah. Okay. Saya ingat lagi orang Aceh tu bagi tahu sebab dia selamat kan, dia sempat tengok masa tu dia dekat bukit, dia kata tingginya ombak itu adalah setinggi pohon kelapa. Dan pohon kelapa yang ditunjukkan kepada kami masa tu tinggi pokok kelapa tu. Dia kata setinggi itulah lebih kurang 3 meter ombaknya. Waktu tsunami kat Aceh ni. Allahu Akbar. Kita tengok kat TV pun dah takut. Ini kalau real. Okay. Ayat 4. So kalau laut dah meluap kan. Kalau kat dunia sekarang ni, kita kalau api terbakar, kita ambil air. Tapi ni air pun dah panas, meluap, ada api, mendidih-didih. Allahu Akbar. Okay. Wa idzal quburu bu'sirat. Apabila kubur-kubur dibongkarkan. Kubur pun jamak. Kalau mufrad single, al-qabru. Okay, ni ialah jamak. Tapi orang Melayu sebut kubur. Mufrad tak, jamak pun tak. Sebab kalau jamak dia kena 2 harakat. Kubur. Okay. So apabila kubur-kubur dibongkar, maknanya kubur-kubur tu dah seperti kena korek lah. Okay. Pada masa itu kubur akan dibongkar dan semua makhluk yang ada di dalamnya akan dikeluarkan dari kubur. Okay. Kalau sekarang ni kita lalu tepi jalan tengok kubur tu, tengok macam tu je lah. Okay. Tapi nanti kubur akan dibongkarkan dan semuanya akan dari dalam tu akan terkeluar. Ibaratnya, ada ulama mengatakan ibaratnya kalau macam tanah ni terbalik. Bila terbalik maknanya semua yang dekat dalam tu semua ke atas. Semua akan keluar. Okay. Sebab bila dah bumi bergegar, maknanya semua yang kat dalam tu akan terkeluar. Okay. Bu'sirat tu maknanya dibongkarkan. Okay. Macam kita lah, kalau kita nak cari barang dalam handbag kita. Handbag orang perempuan kan macam beg Doraemon kan. Okay. Kalau kita nak cari mungkin benda kecil lah, brooch ke kan. Nak cari brooch. Beg besar pula tu. Nak cari susah-susah sangat, apa kita buat? Kita terbalikkan beg tu kan. Terbalikkan tu, keluarkan semua. Ni dia brooch tu. Macam tu lah ibarat je. Okay. Diterbalikkan dan dikeluarkan semua. Dibongkarkan semua. Semacam kita geledah beg kita. Okay. So begitulah nanti akan dilakukan kepada kubur kita. Maka keluarlah semua mayat-mayat manusia. Okay. Dan ayat 5. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Okay. So dalam surah Al-Infitar ini, 2 yang berlaku di langit, 2 berlaku di bumi. So yang kat langit tadi apa? Langit terbelah,
bergugur, bintang jatuh berserak, kemudian dekat bumi apa jadi? Laut meluap macam tsunami, kemudian bumi bergegar dan semua kubur-kubur dibongkarkan isinya. Mayat-mayat tu akan keluar. Antara 1 sampai 4, mana yang paling menakutkan? 1, langit terbelah. 2, bintang jatuh bertaburan. 3, lautan meluap-luap, melempah sampai ke darat. Keempat, kubur dibongkarkan. Mana yang paling menakutkan dan mengerikan antara 4 ni? Mana yang paling ngeri? Kalau 1 hingga 4 ni berlaku, mana yang paling mengerikan? Rasanya macam semua lah tu kan. Okay. Tapi seandainya 4 ni berlaku, tapi kita tak akan dihisap. Okey tak? Okey juga tu. Sebab kita keluar pada kubur balik, tapi tak ada berlaku apa-apa, tak ada berlaku penghisapan. So sebenarnya yang paling menakutkan ialah ayat 5. Setelah berlaku kehancuran dunia ini, yang paling kita takut, yang paling kita risau. Tapi sebenarnya, kenapa Allah cerita 4 ni dulu? Allah takutkan kita dulu dengan 1 sampai 4 ni. Sebab Allah nak beritahu ada benda yang lebih kau kena takut. Iaitu yang kelima. Apa dia ayat 5 tu? Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setelah semuanya itu berlaku, tiap-tiap orang, nafs, maknanya setiap jiwa, setiap orang, setiap manusia akan mengetahui. Alimat, alim, tahu Maka setiap jiwa akan mengetahui qaddamat, apa yang telah dikerjakan, wa akharat, dan ditinggalkannya. Kita akan tengoklah banyak ulama tafsir menguraikan maksud qaddamat wa akharat ni. Okey, maknanya kalau 1 sampai 4 ni berlaku, tapi kita tak akan dihisap, dah terbongkar apa tu semua masuk syurga. Okeylah tu. Tapi masalahnya sekarang ni, lepas dibangkitkan, dikeluarkan daripada kubur tu, ialah semua orang akan menunggu giliran untuk dihisap. Cuba flashback balik surah Abasa, surah An-Nazi'at, surah An-Naba yang kita dah belajar. Adik-beradik semua buat hal sendiri. Suami isteri pun tak hirau. Mak dengan anak pun tak hirau. Sendiri-sendiri. Kalau ingat lagi surah yang lepas-lepas kita belajar, semua orang, kalau tanya saya, hari tu bulan puasa, hari ke-5, kau masak apa buka puasa? Saya ingat tak? Tak ingat kita. Tak payahlah bulan puasa tahun lepas. Apa saya masak minggu lepas pun tentu saya ingat. Tapi nanti dekat hari kiamat, kita semua akan ingat. Hatta benda yang aku paling tak ikhlas pun aku akan ingat. Ya Allah, takut tak? Dan bila dihisap, Allah kata hisap nanti sangat terperinci. Contoh, kalau kita buang sampah, pukul berapa sampah apa, kat mana, tangan apa, siapa nampak kita buang sampah, masa kecil ada kutuk cikgu tak, ponteng sekolah tak, patahkan kursi sekolah tak. Semua akan diperincikan. Kita mungkin ingat, aku memanglah pernah juga dulu ponteng sekolah. Tapi bila waktu apa, pakai baju apa, pergi mana, pukul berapa, mak tahu ke tak tahu, pergi dengan siapa, semua akan diperincikan. Tak ada satu pun tertinggal. Kalau sekarang kita lupa, tapi nanti dekat hari kiamat lepas kita dibangkitkan tu, semuanya kita akan ingat. Semuanya kita akan ingat balik. Allahu Akbar. So sebenarnya, ingat balik tadi, tiap-tiap hari aku baca Malik Yaumiddin, solat baca Malik Yaumiddin. Dalam surah As-Sajdah ayat 14 yang kita baca tiap-tiap malam tu, Allah kata kalau kat dunia kau lupa tentang hari pertemuan ini, tentang hari kiamat ini, maka aku pun akan lupakan kau, maka kau akan dapat azab. Ya Allah, takutnya. Dari kiamat nanti apabila amalan kita dibentangkan, tak ada satu pun kita boleh, kita akan terlupa. Semua je kita ingat balik, diperingatkan dan kita sendiri akan ingat juga. Dan kita sangat mengharap, ya Allah, walau tak ikhlas pun tolonglah terima. Masa tu kita akan ingat. Kita akan menyesal tak sudah-sudah. Yang beriman pun menyesal, yang kafir lagi lah menyesal. Yang menyesal, yang beriman menyesal sebab tak buat banyak-banyak. Kenapalah aku kiam sejam je?
Kenapalah aku bangun pukul 4 pagi? Kan bagus kalau aku bangun pukul 3. Kalau aku awal ke setengah jam pun bagus. Kita akan mula mengandai-andaikan kalau. Macam itulah. Okey? Sebab tu kita sekarang masih kat dunia, bersyukurlah kita masih ada roh lagi. Bersyukurlah kita masih ada kesempatan untuk berubah. Berubah dan mengubah. Okey? Allahu Akbar. So inilah ayat 5 inilah tema kepada surah Al-Infitar ini. Iaitu kita kena berbekal. Kita kena beramal dan bersiap sedia. Bekalan kita menuju akhirat. Okay? Sebab ini ayat 5 ni adalah jawapan kepada yang Allah sumpahkan tadi tu 1 sampai 4. Bahawa Allah kata sungguh ini akan berlaku, ini akan berlaku, ini akan berlaku, ini akan berlaku. Okay? Bila semua ni berlaku, kau tunggu. Tu yang datang ayat 5 ni. Jawapan kepada kenapa benda-benda ni Allah belahkan langit, Allah gugurkan bintang, kenapa laut tu melak, kenapa, untuk apa? Untuk dibongkarkan kita keluar daripada kubur tu, untuk hari itu. Hari apa tu? Hari penghisaban. Hari penghisaban. Okay? So, ayat 5 ni nak ingatkan kita, jangan nak berkalau-kalau lagi. Sekarang kau masih ada nyawa, masih ada roh ni, berbekallah, beramallah. Okay? Supaya kita tak menyesal nanti di belakang hari. Alright. So, maksudnya ialah setelah semua itu berlaku, maka setiap orang, okay, akan tahu apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah ditinggalkan oleh mereka. Okay? So, kalau kita flashback balik, surah At-Takwir, surah sebelumnya ayat 14. Pun serupa juga. Okay? Setelah Allah dah cerita 12 izzah. Ingat tak? 12 izzah dalam surah Takwir. Kemudian Allah bawakan ayat 14 iaitu alimat. Suka juga alimat. Nafsumma ahdarat. Setelah semua itu berlaku, tiap-tiap orang akan mengetahui tentang amal yang telah dibawanya. Tengok dekat ayat surah Al-Infitar, ayat 5 ni. Bezanya apa? Kat ujung tu je. Tapi ritma ayat tu macam serupa kan? Alimat nafsumma qaddamat wa akharat. Tadi ahdarat, dihadirkan depan kita. Sekarang ni bila dah ada depan kita, now kita akan tengok apa yang patut buat tak buat, apa yang aku tinggalkan dan aku abaikan. Tu qaddamat wa akharat. Okay? Allahu Akbar. Yang pertama, yang dimaksudkan alimat nafsumma ahdarat ialah manusia akan tahu apa yang dia telah dikerjakan dan apa yang telah ditinggalkan. Qaddam mula yang dikerjakan dan ditinggalkan. Manusia akan menyesali apa perkara yang telah dibuatnya, apa yang telah ditinggalkannya. Qaddamat tu yang dia dah buat. Okey, akharat yang dia tinggalkan. Adalah apa yang sepatutnya dia buat tetapi dia telah tinggalkan dari buat. Maknanya tak buat. Ingat tak? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan kita walau sebesar zarrah, walau sebesar habuk tu pun akan dihisap, akan dikira. Okey. Kalimah qaddamat bermaksud sesuatu yang dihantar. Okey, maknanya apa yang kita dah buat ni kita dah submit lah. Ingat kan setiap amalan kita kan diangkat naik. Okey, maknanya kita dah hantar, kita dah buat dah. Amalan kita tu lah menunggu kita ke akhirat nanti. Okay, so kalau kita dah hantar boleh minta balik tak? Dah tak boleh minta balik dah. Okay, so yang menulis pula siapa yang menulis amalan kita tu? Makhluk Allah yang bernama malaikat yang sangat taat. Yang sangat taat. Okay, so kita dah tak boleh nak kalau dah mati, kalau ke akhirat dah tak boleh buat apa-apa. Tapi sekarang kita ni dekat mana sekarang ni? Kita masih kat dunia. So kita masih boleh edit lagi. Kalau dah mati, dah masuk alam kubur, dah tak boleh edit lagi. So sekarang ni nak ceritakan, okay, kita masih dekat dunia. Peringatan untuk kita, so kita masih lagi boleh edit. Gunakanlah kesempatan yang ada ni, kita tak tahu malam nanti kita kat mana. Okay, so buatlah sehabis baik, semaksimalnya, semampu kita. Okay, so kerugian amat besar bila dah masuk. Kita banyak jumpa kan ayat Quran, dah masuk dah alam kubur, masing-masing nak minta balik ke dunia. Okay. Nak buat apa? Nak buat amal soleh, nak menderma, okey? Dan semua itu akan jadi penyesalan.
Okey, dan ulama menafsirkan juga bukan sekadar manusia akan menyesal, okey. Orang yang beriman kan bukan sekadar orang kafir je menyesal sebab dia buat maksiat, tapi orang beriman pun akan menyesal sebab dia tak buat dengan jauh lebih baik padahal dia mampu. Dan ada satu lagi motivasi juga, ulama mengatakan bukan sekadar kita buat benda baik kalau kita patutnya kita mampu untuk buat maksiat tu, tapi kita tak buat, itu juga dapat pahala. Allahu Akbar. Okey. Maknanya contohnya ada peluang nak mencuri ke, tapi dia ingat Allah. Ada peluang untuk berzina ke, tapi dia ingat Allah. Dia tinggalkan terus. Dia macam nak cerita kebaikan dia. Malam tadi kan sebenarnya aku, contohlah dia nak cerita dia beramal kan, ataupun dia sebenarnya derma banyak. Dia nak cerita tapi tak naklah. Tak naklah. Aku kenal diri aku. Nanti kan tersombong pula, teringat-ingat. Dia lupakan niat dia nak bercerita tentang kebaikan ataupun amalan dia tu, maka itu juga dapat pahala. Subhanallah. Betapa pemurahnya Allah. Okay. Bila kita meninggalkan sesuatu yang maksiat dan berdosa, itu juga dikira pahala. Okay. Sebab tu qaddamat wa akharat. Apa yang dia buat dan apa yang dia tinggalkan. Itu makna pertama. Apa yang dia buat, qaddamat, dan wa akharat, apa yang dia tinggalkan, yang dia tak buat. Tu semua tercatat sebenarnya, tertulis. Okay. Suka juga saya nak ingatkan, okay, kalau kita tengok surah Al-Isra, surah ke-17, ni cerita tentang amalan tentang kitab amalan kita, ayat 13. Surah Al-Isra ayat 13. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan tiap-tiap seorang manusia kami kalungkan bahagian nasibnya di lehernya. Yang dikatakan kalung tu ialah kitab amalan. Ulama mengatakan ia adalah kitab amalan akan digantungkan kat leher. Maknanya apa? Kita dah tak boleh lari lah. Benda tu memang dah ada kat kita. Okay, setiap amal perbuatan kita tu. Dan pada hari kiamat kelak, kami akan keluarkan kepadanya kitab suratan amalnya yang akan didapatinya terbuka untuk ditatapnya. Ya Allah. Kitab tu macam kita sekarang ni pakai name tag tu kan. Ibarat dah gantung kitab amalan tu. Tak boleh lari lah. Dah tak boleh lari. Ayat 14, Allah kata, Iqra'. Dah lah dapat kitab amalan tu. Lepas tu Allah perintahkan kau baca sendiri. Kita sekarang ni mungkin lah boleh cakap, kau bacakan mama tu. Kita boleh suruh orang kan. Kalau kita nak suruh cukai kita mana nak kira, kita suruh konsultan kirakan cukai kita kan, LHDN. Tapi dekat akhirat nanti kita sendiri yang baca kitab amalan kita sendiri. Tak payah suruh orang lain baca. Okay? Iqra' kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Lalu kami perintahkan kepadanya, bacalah kitab suratan amalmu, cukuplah engkau sendiri. Kafa. Sebab tu fardu kifayah. Kafa, cukuplah engkau sendiri yang baca. Masa tu lah kita, ni pun tulis ke? Ni pun. Okay, kita akan terperanjat. Cukuplah engkau sendiri pada hari ini menjadi penghitung terhadap dirimu tentang segala yang telah engkau lakukan. Masa tu nak lari mana? Semua dah tertulis. Okay, besok kita malam ni pun kita dah baca Al-Kahfi kan? Al-Kahfi ada tak cerita pasal kitab amalan? Ayat 49. Okay. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ. Apa yang mereka cakap? وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Dan kitab-kitab amal. Kitab tu apa? Alkitab tu? Kitab amal kita. Wawudi'a, diletakkan kitab. Lalu kamu melihat. Fatara. Tara, lihat. Maka lalu kamu lihat. Al-mujrimin, orang-orang yang berdosa. Mushfiqin, mereka akan
ketakutan mimma dari apa yang di dalamnya. Buka aja kitab tu tadi. Allah kata Iqra. Orang-orang yang zalim diri dia sendiri, dia akan merasa amat ketakutan. Dan mereka apa yang mereka katakan? Skrip dah ada So bila kita baca Quran, skrip-skrip tu dah ditunjukkan pada kita. Okay? Sebab tu kita dah tahu dah. Dan sepatutnya kita dah boleh buat pilihan yang sangat tepat. Sebab Allah dah tunjuk dah. Seperti Allah dah gambarkan result. Allah dah tunjukkan dah result. Tapi manusia selalu lupa. Okay? Apa yang mereka orang-orang yang berdosa ni kata? Ya wailatana. Aduh, celakalah kami. Orang yang berdosa akan cakap, celakalah kami mali hadzal kitab. Apakah kitab ni? Sebab apa? Sebab apa dia kata celaka? La yughadiru saghirah. Tidak meninggalkan walau sekecil-kecil perkara, sekecil-kecil amalan wala kabiratan, sehinggalah sebesar-besar perkara illa ahsaha. Kecuali semuanya dihitungnya. Ingat tak kita belajar fikir Asmaul Husna, hadis Nabi. Barang siapa yang ahsa Asmaul Husna, dakhalal jannah. Adakah kira 1 sampai 99 saja maksud ahsaha? Memperincinya. Maksudnya kalau Asmaul Husna tu, ihsa ialah menghitung, menghafal, memahami dan beribadah dengannya, berdoa dengannya. Okay. Ihsaha wa wajadu, maka mereka akan dapati ma'amilu, apa yang mereka kerjakan, hadirah, semua ada tercatat dalam kitab amalan tersebut, dari sekecil-kecil sampai sebesar-besarnya. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Allah dah kata Allah dah beritahu wala yazlim, dan Allah tidak menganiaya Rabbuka, Tuhanmu, dan Tuhanmu tidak menganiaya kamu walau seorang pun. Allahu Akbar. Allah tak pernah menganiaya kita, Allah kata. Allah dah tunjukkan skrip dah dalam Quran. Allah berikan kau akal fikiran. Okey, akal batin untuk tadabbur, tafakur. Tadabbur Quran, tafakur alam. Okey, Allah beri penglihatan, pendengaran. Adakah kamu jadi seperti haiwan ternak atau kamu lebih teruk daripada haiwan ternak? Okey, so kita tak nak jadi orang yang mencelakakan diri sendiri, tak nak. Ya wailatana, tak nak. Kalau surah Al-Fajr, ya laitani pun tak nak. Sekarang dah faham dah. Jumpa ya laitani, ya wailatana tu maksud celaka, tak nak. Will, neraka will. Fawailul, kecelakalah. Okey. Ya wailatana. Okey, kita tak nak. Kalau kita tengok surah Al-Kahfi, kemudian dalam surah Al-Adiyat pun ada. Okey, surah Al-Adiyat. Surah ke-100. Pun sama juga. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Patutkah dia bersikap demikian? Tidakkah dia mengetahui bagaimana keadaan ketika dibongkarkan segala apa dalam kubur? Bukan saja kubur akan dibongkar, tapi wahussila ma fis sudur, dan dikumpul serta didedahkan segala yang terpendam di dalam dada. Yang kat kitab, yang apa kita dalam dada pun semua kat kitab tu ada tulis nanti. Apa yang ada dalam hati pun tertulis dalam kitab tu. Lagi dalam surah apa lagi? Tengok surah At-Tariq. Surah At-Tariq 86. Okey, ayat 8. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh Allah Maha Kuasa untuk mengembalikannya, iaitu hidup setelah mati. Yaumatu belas sarair, pada hari didedahkan segala yang terpendam di hati dari iktiqad, niat dan lain-lainnya. So apa je niat kita, walaupun orang tak tahu kat dunia ni, tapi nanti kat hari akhirat semuanya akan diketahui. Okay. Sekarang kita bercakap, tapi I tak berniat pun. Kat mulut cakap macam tu, tapi kat hati ada niat kan? Sebenarnya sengaja kan? Okey, nanti kat dunia lepas, tapi kat akhirat semuanya akan terbongkar. Okey.
Bayangkan masa ni yang saya keluarkan ayat daripada surah Kahfi tadi, surah Al-Isra, surah At-Tariq, surah Al-Adiyat. Masa ni dah dapat result belum? Dah dapat result belum ke mana? Dah dihisap ke belum? Belum. Baru dapat kitab, baru baca kitab masing-masing, baru tengok kitab masing-masing. Dan sebenarnya, ingat surah At-Takwir, neraka menjauh, syurga mendekat. So tengok je kitab dah tahu kan sebenarnya? Belum hisap. Sebenarnya belum hisap. Kita tengok si kitab ni, kita dah tahu dah resultnya sebenarnya. Okay, ingat baru tengok pun sebenarnya, belum lagi hisap lagi sebenarnya. Okay. Allahu Akbar. Dan Allah kata tidak, la isah. Maknanya bukan kita boleh hitung-hitung. Satu, potekelah. Dua, tipu cikgu. Bukan macam tu. Dia sangat terperinci semua amalan kita tu. Kat mana, pukul berapa. Masya Allah, Masya Allah. Okey, sementara saya ni nak tambah info lah Apa yang dimaksudkan dengan as-saha? Tengok surah Ibrahim. Subhanallah, kita akan nampak keajaiban bahasa Al-Quran ayat 34. Ni saya tunjuk surah Ibrahim ayat 34. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atakum. Dan dia memberikan kepadamu min kulli ma sa'altumu. Okey, Allah memberi kepada kamu sebahagian dari tiap-tiap apa jua yang kamu hajati. Okey. Ni saya nak tunjukkan makna ihsa' tadi Okey, perhatikan Allah guna min. Bila Allah kata sebahagian, Allah kata dan dia telah memberi kepada kamu sebahagian dari tiap-tiap apa jua yang kamu hajati. Cuba perhatikan betul ayat ni. Adakah Allah kata, aku akan penuhi semua hajat kamu? Ada tak Allah cakap macam tu? Allah cakap min. Maknanya tak semua hajat kita Allah akan penuhi. Okey, tak semua hajat kita Allah dah sebut dalam Quran. Wa atakum min. Sebahagian saja Allah akan penuhi apa yang kita mohonkan padanya. Sebahagian lagi mungkin on the way. Okey, tapi kebanyakan manusia tak sabar. Dia cepat putus asa. Okey, dan sebahagiannya mungkin Allah simpan reserve untuk hari akhirat. Dan kita kena ingat nikmat yang kita mohon selalunya tentang jasad. Tapi sebenarnya nikmat sangat luas. Allah simpankan untuk kita nikmat yang jauh lebih hebat iaitu di syurga nanti. Yang penting kena syukur dan sabar. Okey, wa in ta'uddu. Ni. Perkataan ni ada sinin. Okey, kita baca zikir pagi tu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Maknanya boleh hitung. 1, 2, 3. Itu kita panggil adada. Ta'uddu. Okey, dan jika kamu hitung. Okey, Allah guna ta'uddu, hitung. Ni'mata. Okey, kalau belajar bahasa Arab, ni'mata ni jamak ke mufrad? Mufrad, satu. Mufrad single, bukan jamak, bukan plural. Ni'matallah. Perhatikan betul-betul ayat ni. Dan jika kamu hitung satu je nikmat Allah, la tuhsuha. Kenapa Allah tak guna la ta'udduha? Wa in ta'uddu ni'matallahi la ta'duha. Tapi Allah kata la tuhsuha. Jika kamu hitung satu je nikmat Allah, kamu takkan mampu menghitungnya. Tengok, bahasa Melayu, ta'uddu pun menghitung, tuhsu pun menghitung. Sebenarnya, kalau sebab tu Al-Quran tak diturunkan dalam bahasa Melayu. Okey, sebab bahasa Al-Quran, bahasa Arab Quran, dia punya perbendaharaan jauh lebih luas. Allah kata, dan jika kamu hitung satu je nikmat Allah, kamu tak akan dapat memperincikannya. La tusuha ni, dia sangat terperinci. Saya ambil contoh telinga. Okey, kita mungkin boleh bilang, kalau kata, okey, bilang nikmat yang ada dekat badan kamu. Mata, telinga, tangan, kaki, gigi, rambut. Kita boleh cakap macam tu kan? Tapi Allah kata, okey, kau ambil satu je. Huraikan sekarang nikmat telinga kau. Tu maksud ayat ni.
Okey, contoh telinga. Alhamdulillah boleh mendengar. Kita boleh keluarkan apa? Boleh mendengar, boleh pakai subang, anting-anting lagi. Mungkin itu je kita boleh keluarkan. Sebab tu Allah kata la tuhsuha. Tahu tak kita kenapa kita tak jatuh? Kenapa kita jalan tegak? Sebab dalam telinga kita Allah siapkan satu saliran cairan yang mengawal keseimbangan tubuh kita. Bila tubuh kita seimbang, kita tak sengit. Sengit pun kita akan tegak. Tu yang kita boleh jalan tegak. Orang vertigo yang dia boleh nampak semua ni berpusing, dia ada masalah dalam cairan telinga dia. Otak kita yang kawal cairan tu supaya seimbang, barulah kaki kita boleh jalan tegak. Adakah kita pernah perincikan fungsi telinga kita, nikmat telinga kita sampai ke tahap itu? Itu yang Allah kata, kau ambil satu je nikmat yang aku berikan pada kau dan kau cuba perincikan. Kita rasa selama ni kita jalan tegak, well, sebab makan berzat, makan vitamin, cukup minum air, cukup tidur, bersenam, tak obes, okay? Kita pandai jaga diri kita masih dapat sebenarnya Allah telah bagi sistem dalam telinga kita yang boleh mengawal keseimbangan. Kita kan kalau nak gantung TV ke, gantung apa-apa, kita pasal tak kita ada benda apa namanya? Timbang air tu. Kan? Kalau kita punya washing machine tu kan ada timbang air kan? Kalau balance, tegaklah nanti dia spin, tak terbalik washing machine kita tu. Sebenarnya macam itulah keadaan dalam telinga kita. Kita takkan mampu mempercayai, ya Allah, rupanya ada kaitan aku boleh jalan tegak dengan cairan dalam telinga. Selama ni telinga untuk mendengar lah. Ya Allah, itu baru satu. Sebab itu kadang-kadang boleh terseliuh, boleh terjatuh sebab lalai. Lupa nikmat Allah. Allah bagi sakit sikit. Supaya kita kembali pada dia. Okay, itu pun kalau terseliup, melata apa? Silap air bulan bukan ingat Allah. Salahkan itu, dia salahkan ini. Okay. Ya Allah, sebab tu nampak tak indahnya bahasa Quran ni? Betapa tingginya bahasa Al-Quran ni. Kalau kita tak kaji, kita memang rugi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tengok terjemahan. Itu hitung. Tapi kenapa berbeza? Mesti ada sebab. Dan tengoklah hujung ayat tu. Yang paling message utama dalam ayat 34 ini ialah innal insana lazalumun kafar. Sungguh manusia ini sangat suka menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya. Apa itu zalim? Tidak meletakkan sesuatu di tempatnya. Lagi sangat tidak menghargai nikmat Tuhannya. Itulah manusia. Zalim terbesar apa dia? Apa pesanan Luqman pada anak dia? Innaka syirkun la zulmun azim. Sungguh syirik adalah kezaliman yang terbesar. Manusia sehingga sanggup menyembah selain Allah. Zalim. Zalim tu sirah mubalaghah. Maknanya bersangatan. Maksimum dia punya melampau. Kalau Fir'aun sampai mengaku Tuhan. Okay? Menyembah selain Allah. Bertuhankan hawa nafsu sendiri. Itulah manusia yang zalim. Bila sebab tu apa ubat dia? Apa ubat dia? Ialah bila kita tak nak berlaku zalim, bila kita diberi kesenangan, Allah berikan nikmat, sepatutnya kita bersyukur dan kemudian yes, hidup aku selesa. Tapi cuba kita bandingkan dengan, jangan bandingkan dengan orang yang lebih kaya daripada kita. So kalau kita ni senang, selesa, okay, boleh beramal, kita comparekan dengan ahli ibadah. Kalau kita semayang wajib tak pernah tinggal, zakat memang keluar, pergi majlis ilmu sana sini, okay, cuba compare dengan ahli ibadah. Itu baru kita takkan berlaku zalim. Kita terus rasa tak jadi nak sombong. Okay? Dan apa ubat supaya tak berlaku ingkar? Bila kita diuji musibah kekurangan harta, kehilangan harta,
Okey, cepat-cepat tengok orang yang mungkin lebih susah daripada kita. Maka kita akan bersabar. Minta ampun dengan Allah. Okey, so nampak tak apa beza ta'uddu dengan tuhsu? So mudah-mudahan ramai juga dalam kelas saya Khamis ni masuk kelas saya Isnin kan, fikir Asmaul Husna, ingat balik hadis tu. Nabi kata, man ahsaha, siapa yang ahsa Asmaul Husna, dakhala jannah. Maksud ahsa bukan boleh nyanyi 99, bukan hafal 99 Asmaul Husna itu, bukan. Tetapi mereka yang mampu memahami nama, sifat dan perbuatan Allah dengan nama itu. Kemudian dia apply dalam kehidupan dia nama Allah itu. Okey, contoh nama Allah Al-Basir, kita tahu Allah Maha melihat. Each time kita tengok handphone, Allah tengok ni apa aku tengok ni. Okey, bila kita tulis, Allah tahu ni apa aku tulis ni. Okey, Allah Akbar. Ini satu info lah saya bagi. Okay, saya share, bukan saya bagi, bukan ilmu saya pun. Okay, saya share supaya lepas ni bila baca Quran, hayatilah setiap satu. Tengok makna, tengok kalimah berbeza tapi makna bahasa Melayunya sama. Pasti ada beza. Tak mungkin Allah letak dua kalimah yang berbeza tapi maknanya sama. Tak mungkin. Dia mesti ada hikmahnya. Kenapa Allah letak sesuatu tu. Bayangkan iz dengan iza pun dah jauh beza dia. Ini kan ta'uddu dengan tuhsu. Okey, saya harap mudah-mudahan lebih faham So, tengok dekat surah tadi dalam Al-Kahfi ada tak? Ihsa ada tak? Tadi baru kita tengok ayat 49. Macam mana kita amalan kita nanti? Illa ahsaha. Malam nanti baca Al-Kahfi, perhatikan ayat 49 tu. Maknanya benda kecil, benda besar pun semua ada dalam kitab kita itu illa asal, melainkan semuanya diperincikan sangat detail. Sangat detail. Kita akan surprise nanti. Oleh itu, gunakanlah kesempatan yang Allah masih bagi kita ruang dan peluang masih hidup ni, kita ubahlah. Kita ubah apa saja amalan kita supaya menjadi betul-betul bekalan yang boleh membantu kita ke hari kiamat nanti. Okay? Alright. Ingat, kita sendiri baca, kita sendiri hitung. Tengok apa amalan kita dalam kitab amalan kita nanti. Right? Sebab tu kita pun pernah dengar kan kisah salafus soleh. Okay? Masalah kita ni kadang-kadang, termasuk saya juga, kadang-kadang kita selesa. Selesa sebab kita mampu beramal. Kita mampu belajar, kita mampu beramal. Tapi kita lupa satu perkara. Okay? Solat, dengan kita jaga solat 5 waktu tu, belum tentu dan belum confirm lagi itu adalah amal soleh. Sebab tu lepas solat kena buat apa? Istighfar. Yang paling kita takut, kita sangka, kita ni berandai-andai, kita menyangkakan, well, zakat tak pernah culas, solat pun tak pernah tuang, tak pernah tinggal. Awal pula tu, lepas tu qiyam tiap-tiap hari, puasa sunat Isnin Khamis, puasa 3 hari, puasa tengah bulan. Kita kadang-kadang rasa selesa, kita rasa confident. Okay, yang paling takut sampai ke hari kiamat nanti rupa-rupanya, tu yang paling takut rupa-rupanya kocok. Okay, sebab confirm ke solat kita tu khusyuk, ikhlas, tak ada riak? Confirm ke infak kita, sedekah kita tu ikhlas, benar-benar ikhlas? Confirm? Okay, adakah confirm? Betul solat fikiran tak melayang? Zikir ingat Allah tak melayang? Baca Quran faham? Tak silap baca? Tak silap baris? Adakah kita sangat-sangat confirm? Okay? Okay, sebab itulah hari ni kita flashback balik. Ingat tak surah Az-Zariyat, surah ke-51? Orang-orang yang bertakwa, dia bukan sekadar solat. Dia bukan sekadar bangun malam. Mereka, tengok ayat 15 ni. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Siapa muttaqin? Orang-orang yang bertakwa.
Orang yang sangat mentaati perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Okey, sebab itu orang yang muttaqin ini mendapat tempat di taman syurga dengan mata air terpancar padanya. Apa yang mereka buat masa dekat dunia? Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka sentiasa menerima nikmat dan rahmat diberikan kepadanya oleh Tuhan mereka. Sungguh mereka di dunia dahulu adalah orang-orang yang muhsinin, membuat kebaikan. Kebaikan apa dia buat tu? Ayat ke-17. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit dari waktu malam itu mereka tidur. Ayat 18. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan waktu akhir malam sebelum fajar mereka selalu beristighfar kepada Allah, memohon ampun. Dan ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada pula bahagian mereka tentukan hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Perhatikan ayat 18 ini, wabil asharihum yastaghfirun. Maknanya kita dah tahu ini orang bertakwa ni. Bila istighfar mohon apa? Keampunan. Dan dia ni orang bertakwa. Kalau kita fikir istighfar itu mohon keampunan, kalau orang bertakwa, dia mohon keampunan dari apa? Dia mohon keampunan takut-takut qiyam dia tadi tu, yang dia sikit tidur itu, ada penyelewengan. Bukan sebab dia tak perintah Allah. Sebab tu hari ni kita jangan sekali-kali overconfident bahawa kita tak tinggal solat, kita infak, kita pergi belajar Quran, tadabbur, semua kita buat. Okey, jangan overconfident, takut-takut ada terselit barang sedikit yang boleh membinasakan amalan-amalan kita tadi. Sebab tu kena banyak istighfar. Sebab tu apabila Saidina Abu Bakar As-Siddiq minta Nabi mengajarkan doa yang boleh dibawa di dalam solat, Abu Bakar, Allahu Akbar, sahabat Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi dan sudah confirm ahli syurga. Dan kita tahu sedekah Saidina Abu Bakar macam mana. Kita tahu macam mana amalan Saidina Abu Bakar. Kita sangat-sangat tahu kan? Tetapi apa yang Nabi ajar pada Saidina Abu Bakar ialah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Wahai Allah, ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku dengan banyak. So siapa kita yang sampai tak nak iktiraf dosa dan salah kita depan Allah? Kalau Saidina Abu Bakar sendiri diajar oleh Rasulullah, siapa Rasulullah dan siapa Abu Bakar? Kita tahu siapa Rasulullah dan siapa Abu Bakar. Kalau kita sayang dekat seseorang, kita akan bagi dia the best. So sekarang ni kita fahamlah, tolonglah faham bahawa tak ada apa yang lebih besar melainkan dapat keampunan daripada Allah. Bila dapat keampunan, insya-Allah kita akan dapat rahmat kasih sayang Allah. Okay, doa tu ada share dekat kelas hari Isnin hari tu kan? Okay, amalkan hafalkan dan bawa dalam solat. Memang particularly Saidina Abu Bakar minta dekat Rasulullah doa yang boleh dibawa dalam solat. Please bawa doa tu dalam solat. Selepas tahiyat akhir, baca dulu doa tu sebelum kita bagi salam. Kita ada 4 permintaan tu kan. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu pun jangan tinggal. So tambah lagi dengan doa yang diajar oleh Rasulullah kepada Saidina Abu Bakar. Okey, sebelum beri salam. Jangan tinggal. Sebenarnya kalau nak ikutkan waktu makbul doa selepas tahiyat akhir dan sebelum beri salam tu, perbanyakkanlah berdoa. Buka Hisnul Muslim, ada banyak sangat doa kat dalam tu. Doa Saidina Ali ada. Okey. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Yang paling penting kita belajar Riyadhus Shalihin apa? Sikit tapi istiqamah dan meningkat. Okey, tak bolehlah hari ni 10 doa, Zuhur, Asar dah tak buat dah. Okey, kita dah hafal yang satu tadi tu, now advance tambah lagi satu doa lagi. Okey, jangan tinggal dan jangan tinggal istiqamah. Right? Kalau satu lagi surah Ali Imran, surah ketiga pun membicarakan yang sama, iaitu ayat 18. Ayat 17. Dulu-dulu saya pernah ada orang nasihatkan saya. Ataupun saya pernah dengar lah dulu-dulu masa tu, zaman-zaman
Zaman-zaman muda-muda dululah. Orang bagi petua. Okay, so baca ayat ni untuk apa? Siapa pernah amal? Bacalah doa ni supaya dapat, kan? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir. Yang depan tu semua tak fokus. Yang fokus apa? Wal qanatir. Apa? Harta. Lagi? Qantarah. Yang banyak. Minaz zahab. Emas. Wal fiddah. Perak. Wal khail. Kuda. Musawamah. Maknanya kereta. Wal an'am. Binatang ternak. Wal hars. Dan ladang. Orang ajar ayat depan, tapi orang tak ajar sampai hujung. Apa hujung ayat tu? Zalika mata'ul hayatid dunya. Yang itu orang tak tekankan. Patutnya yang hujung tu yang ditekan-tekankan. Demikian itu kehidupan kesenangan dunia hanyalah sementara. Wallahu indahu husnul ma'ab. Yang hujung ayat tu dia tak tekankan. Yang ditekankan yang depan tu. Kau nak tak nanti dapat laki kaya? Emas, perak, kereta mewah, kebun banyak. Okey, segitu ubah. Zaman dulu kot, zaman sekarang tak ada kot. Zaman dulu suruh amal lagi ayat ni. Gunakan ni yang namanya salah guna Quran ni. Okey. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia dan ingatlah pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya iaitu syurga. 15. Kita baca terjemahan ni. Katakanlah, wahai Muhammad, mahukah supaya aku khabarkan kepada kamu akan yang lebih baik daripada semuanya itu? Yang ayat 15 ni tak ajar pula. Okay, ayat 15 ni sebenarnya Allah perintahkan Nabi, katakan, nak tak yang lebih baik daripada 14 tadi tu? Harta, emas, perak tu. Apa yang lebih baik tu? Iaitu orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Disediakan juga pasangan isteri-isteri yang suci bersih. Okey, dapat redha Allah. Allah sentiasa melihat hambanya. Kemudian ayat 16 iaitu, siapakah orang yang bertakwa itu yang dapat syurga tadi tu? Orang yang berdoa. Okey, hafal doa ni. Ini sama lebih kurang doa dekat surah Al-Mu'minun juga. Okey. Mu'minun lagi pendek. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, kan? Yang ni Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Iaitu orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, sungguh kami telah beriman, oleh itu ampunkanlah dosa-dosa kami dan peliharalah kami dari azab neraka. Kemudian sambung ayat 17, apa lagi yang mereka buat? Dan mereka ialah as-sabirin, orang yang sabar. Was-sadiqin, orang yang benar. Wal-qanitin, orang yang tetap taat. Wal-munfiqin, orang yang nafkah, infak. Wal-mustaghfirin bil ashar, mohon ampun di waktu sahur. Maknanya waktu qiyam tu lah, sebelum masuk waktu fajar, mereka dah memang qiyam dan mohon keampunan banyak-banyak. So kita hargailah hujung-hujung qiyamul lail kita itu, perbanyakkan istighfar menuju waktu subuh. Okey, sebab kita tak tahu dalam amalan kita itu ada sedikit cacat celanya. Sebab tu salafus soleh bila dia bangun qiyam, dia nak pergi masjid, dia pakai minyak rambut, dia pakai celak mata. Sebab dia tak nak sampai orang tanya dia, kalau dia nampak mata kuyu, letih kan, pukul berapa qiyam malam tadi? Kan tak pasal-pasal kena jawab. Dah orang tanya. Baik, jangan tunjuk ciri-ciri bangun qiyam. So dia pretend supaya nampak dia begitu segar macam tak bangun qiyam. Supaya dia takut orang tanya. Dia kalau boleh nak sorok lagi amalan dia. Okay. So kita pula tunggu, dia tak ada pula orang tanya. Kan? Okay, especially bulan Ramadan lah. Right? Okay, so itu peringatan untuk saya dan kita semua. So akharat, ma qaddamat, so akharat ni ialah ayat 5 ingat ayat 5. Okay, juga bermaksud ulama mengatakan maksud ma qaddamat akharat ialah apa yang kita, amalan kita sedari kita akil balik sampai kita mati tu. Semua daripada muda sampai tua, apakah amalan kita itu akan dibentangkan. Okay. Tapi ramai juga kan muda-muda tu wallahualam, tapi hujung-hujung usia tu sangat-sangat baik, husnul khatimah. Itu yang paling penting. Tapi yang kita takut yang merugikan, awal-awal muda dulu baik, hujung-hujung pula lain macam. Buang tebiat nama dia. Kan? Okay. Yang ketiga, maksud
qaddamat su'akharat ni ialah amalan yang berterusan. Amalan yang berterusan termasuk mudah-mudahan dengan kita mengajar anak-anak kita solat, kita mengajar anak-anak kita mengaji Quran, itu menghasilkan anak-anak yang soleh. Dan selagi anak kita tu solat, selagi anak kita tu mengaji Quran, selagi itulah mengalir pahala untuk kita walaupun kita dah mati. So qaddamat su'akharat ni apa yang kamu buat secara berterusan. So walau kita dah mati pun benda itu pahala masih on, masih mengalir. Contoh, selain daripada anak soleh lagi apa? Bukan pergi hantar piano, main muzik. Nanti kita, selagi dia main muzik, selagi itulah kita dapat juga pula bahagian tu. Okay? Yang kedua, beruntunglah siapa yang uang, kalau dia lebih harta, dia gunakan untuk infak. Contohnya, bina masjid. Tak semestinya bina satu buah masjid. Kita ada bahagian, walaupun berapa persen je, mungkin tantang satu batu bata je kita menyumbang. Tapi selagi ada orang solat dalam masjid tu, selagi tu kita dapat pahala. Okay. Lagi menyumbang pada pembinaan tahfiz, sponsor anak-anak belajar, student-student. Kadang-kadang waktu pandemik kita banyak dapat viral kan, anak yatim, ayah pergi, mak pun pergi, dia pula final year, laptop kongsi 5 beradik. Itu contoh, banyak contoh kita jumpa. Kita bantulah student-student yang macam ni terkandas sebab yuran tak bayar. Apa lagi kita boleh buat? Wakaf perigi, tu buku zikir pagi petang. Kita tak mampu mengajar, kita belikan infak. Muntah-muntah dengan buku walaupun RM5 zikir pagi petang tu, tapi orang tu itulah dia baca pagi petang. Allahu Akbar. Ada kita tumpang pahala kat situ. Mengajar, ilmu. Tak ada nak wakaf harta, infaklah ilmu. Ajarkanlah solat. Dan make sure juga jangan ajar benda bid'ah. Benda-benda khurafat. Tak pasal-pasal dapat share juga. Ingat Allahu Akbar. Jangan buat wakaf kesesatan. Bid'ah. Jangan. So jaga-jaga juga. Kalau ajar judi, walaupun dah meninggal, selagi orang yang kita ajar tu berjudi, selagi itulah dosa sampai. So tu kita nak. So itu antara maksud qaddamat wa akharat. Qaddamat wa akharat. Kalau nak diringkaskan, nafsu tu, nafsun. Alimat nafsun, nafsun tu setiap jiwa, maknanya termasuk orang mukmin dan kafir. Ulama mengatakan kedua-dua akan menyesal. Menyesal apa? Orang mukmin dia akan menyesal dia tak buat jauh lebih baik. Orang kafir lagilah menyesal sebab dia tinggalkan terus, dia tak beriman langsung. Qaddamat su'akharat tadi tu, pertama apa tadi? Apa yang dia dah buat, qaddamat su'akharat, apa yang dia abaikan. Yang kedua, ialah sedari baligh sampai mati, qaddamat su'akharat. Yang ketiga ialah amalan yang berterusan. Dia buat tu tapi berterusan. Contoh, nak mati ni, sebelum mati dia dah buat wasiat. Wasiat 1/3 daripada harta saya, pastikan dia adalah untuk infak. Lagi 2/3 tu baru untuk anak beranak. Dia dah siap-siap dah. Maknanya wa akharat, apa yang dia tinggalkan tu, dia dah siap dah. Dia dah prepare dah. 1/3 daripada harta dia adalah untuk kebajikan infak untuk diri dia. Dia tinggalkan wasiat. Kemudian, jangan tinggalkan video-video, tulisan-tulisan yang bila kita mati esok, video-video yang tak tutup aurat tu, orang buka balik TikTok joget-joget tu orang duk main lagi, kita dah mati dah ni. Tulisan-tulisan ataupun ilmu-ilmu yang tidak benar. Tu kena jaga-jaga. So ingat, ayat 5 ini adalah tema kepada surah Al-Fitar, iaitu berbekallah amalan dengan sebaik-baik dan semaksimalnya supaya tidak berandai-andai atau menyesal di hari kiamat nanti. Contoh, kenapa aku dulu tak berlama-lamaan qiyamul lail? Kita akan menyesal nanti. Kenapa aku tidur balik? Contoh, why not aku lepas ni nak ubah, nak banyak istighfar sampai masuk waktu fajar. Tadi kita dah tengok surah Ali Imran, kita dah tengok surah Az-Zariyat. Bagaimana orang bertakwa itu, mereka memang dah beramal, tapi mereka mohon juga keampunan daripada Allah sebab mereka sangat takut Allah tak terima amalan tersebut. Allahu Akbar.
51 tu Az-Zariyat 15 sampai 19, 3 ialah Ali Imran 14 hingga 17. Okay, so untuk hari ini kita habiskan dulu sampai sini dulu, 1 sampai 5 surah Al-Infitar, dan kita akan menyambung seterusnya pada minggu hadapan. Okay, Alhamdulillah Kak Darima, Kak Nuriza, Kak Nursia Nordin, Kak Z, okay, Kak Fiza, Kak Syarifah Siddiq, Kak Zubaidah Sultan, Kak Sania, Salina, Kak Jamila, Kak Azni, Kak Zaitun Zainal, Kak Zaitun Ma'ruf, okay, Kak Nursia Ros, okay, Ros Taman Bahau, okay, Kak Rozila, Alhamdulillah, Cik Zarina Ibrahim, Setin Tengah, Nursiah Nordin, Kak ke adik ni, tak tahu lah ni. Ayu, okay, Kuala Sialang, Kak Salimah, okay, Alhamdulillah. Mak Kia, Alhamdulillah, sihat ya Mak Kia. Okay, lagi Kak Nurizan Barin, Cik Asnah, Sarah, okay, Kak Zaitun Ma'ruf dekat Google Meet. Alhamdulillah. Saya mohon ampun dan maaf, salah silap kalau tak ada soalan. Saya mohon ampun dan maaf, salah silap, semua kelemahan dari saya. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.